KPM. لا تفتحن القسطنطينية ولا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. Kota Konstantinopel akan ditakluki. Pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Hadis riwayat Bukhari, Al-Hakim dan At-Tabrani. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah, dalam slot menengah rendah pada hari ini. Murid-murid, guru-guru, apa khabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan sejahtera selalu, insya-Allah. Hari ini menariknya kita nak belajar tentang mata pelajaran pendidikan Islam yang tajuknya Jihad dalam Islam. Saya nak tunjuk tadi ni, ada pedang ni. Ni bukan pedang betul tau, pedang main-mainan je. Okey, jadi hari ini yang akan mengajar kita bukan calang-calang orangnya. Bersama dengan kita, siapakah dia? Guru kita. Jom kita lihat dahulu profil guru. Dipersilakan. Bersama dengan kita di studio Ustazah Nur Hafiza Mat Isa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syafiqah. Masya Allah, Ustazah semangat pada hari ini tentang jihad dalam Islam, Ustazah kan? Jadi Ustazah merupakan Ketua Panitia Pendidikan Syariah Islamiah daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib Kuala Lumpur. Jadi Ustazah, saya rasa apa sebenarnya kaitan gimik sebentar tadi dengan topik kita pada hari ini, Ustazah? Okey. Apa hadis yang dibacakan oleh Syafiqah tadi kan berkaitan dengan pembebasan kota Konstantinopel kan. Jadi kota Konstantinopel tu dibagi tahu oleh Rasulullah dah lama dah, sebab tu hayat Rasulullah dulu kan. Jadi kejadian tu memang betul-betul berlaku lebih kurang dalam 800 tahun lebih selepas hadis tersebut, dan memang ternyata ada yang menakluki kota tersebut, dan kita pun tahu sejarah Islam telah membuktikan sebaik-baik pemimpin dan juga sebaik-baik tentera yang dimaksudkan adalah di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Mereka lah kumpulan jihad yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah tadi. Jadi untuk hari ini pun kita akan belajar berkaitan dengan jihad juga. Itu dia, maksudnya kita akan belajar hari ini berkaitan dengan jihad dalam Islam. Tapi sebelum kita nak belajar, kita nak kenalkan juga murid-murid kita di Google Meet. Jadi boleh Ustazah kenalkan mereka? Okey. Sekarang sebenarnya bersama dengan Ustazah dan juga host Syafiqah, bukan kami berdua saja ya. Ada juga di studio ni secara dalam talian 4 orang murid daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib. Mereka semuanya pelajar tingkatan 1. Ustazah minta murid-murid lambai sikit boleh? Boleh lambai semua adik-adik. Lambai kepada penonton. Assalamualaikum. Jadi Ustazah perkenalkan seorang-seorang. Silakan Ustazah. Jadi Ustazah perkenalkan murid yang pertama, Nurul Iman Muhammad Muhammad Rizwan. Lambai sikit adik. Iman tolong lambai. Okey. Yang seterusnya Ustazah? Okey, seterusnya yang kedua, Kisha binti Muhammad Rizam. Lambai sikit. Okey, itu dia. Kisha. Dan yang ketiga, Muhammad Muaz bin Muhammad Fairuz. Alright. Okey, dan yang terakhir Muhammad Faiz Aidil bin Muhammad Fauzi. Itu dia murid-murid kita tingkatan 1 daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib Kuala Lumpur. Jadi saya yakin Ustazah, bukan murid-murid di Google Meet sahaja yang bersemangat pada hari ini, bahkan di seluruh Malaysia, dan saya pun bersemangat dengar apa yang Ustazah akan kongsikan pada hari ini. Jadi Ustazah, silakan untuk tajuk jihad dalam Islam. Okey, para penonton semua, untuk hari ini ialah tajuk jihad dalam Islam seperti mana yang telah diberitahu oleh host kita Syafiqah tadi. Syafiqah pun bersemangat kan. Anak-anak murid pun bersemangat semua, penonton di rumah pun bersemangat. Jadi kita teruskan dengan jihad dalam Islam, dan untuk tajuk ini sebenarnya di bawah bidang hadis. Jadi bila bahagian hadis ni kita kena baca dululah hadis yang berkaitan dengan jihad ni, dan selepas tu kita akan tengok terjemahan dia, dan kita akan tengok isi penting hadis tersebut sebelum kita mengupas secara lanjut lagi berkaitan dengan jihad. Okey, jadi sebelum tu Ustazah terangkan dululah berkaitan dengan standard pembelajaran pada hari ini untuk tajuk jihad dalam Islam. Yang pertama ialah membaca hadis dengan betul, menyatakan terjemahan hadis dan amalan-amalan yang terdapat dalam hadis.
Yang kedua, menyatakan maksud jihad dan jenis-jenis jihad. Dan yang terakhir, menghuraikan pengajaran hadis dan murid dapat menghubung kaitkannya dengan kehidupan seharian. Okey, ini adalah standard pembelajaran yang terdapat dalam tajuk ini. Okey, kita mula kepada hadis. Jadi ini adalah bahagian hadis. Jadi kita kena baca hadis dulu. Jadi untuk permulaan ni Ustazah baca dulu. Nanti Ustazah akan minta salah seorang lah daripada murid-murid dalam talian untuk membaca hadis ni dengan bacaan yang betul. Okay, jadi Ustazah baca ni, Ustazah harap murid-murid dalam talian supaya dengar dan juga sambil mengikutlah bacaan Ustazah ya. Okay, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyu qala birrul walidain qala thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillah muttafaqun alaih. Okay, untuk maksud Ustazah nak minta Syafiqah boleh? Boleh Ustazah. Okay, saya bacakan Syafiqah. terjemahan hadis tersebut. Terjemahannya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan manakah yang paling disukai oleh Allah? Baginda bersabda, solat pada waktunya. Ibnu Mas'ud pun bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Baginda menjawab, berbakti kepada ibu dan bapa. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Baginda menjawab, berjihad di jalan Allah. Ya. Jadi Okay, terima itu dia, kasih. Ustazah. Terima kasih Syafiqah, tolong baca terjemahan. Okay, sekarang ni daripada Ustazah dah baca Ustazah dah baca hadis tadi, Syafiqah dah baca terjemahan. Sekarang ni Ustazah nak mintalah seorang murid dalam talian secara sukarela untuk membacakan hadis tersebut. Baik, siapa yang inginkan baca? Nak baca sukarela? Ada yang kat tangan, Saya nak boleh kat baca tangan? Ustazah. Okey, ya Iman, silakan Iman. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyu qala birrul walidain qala thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillah muttafaqun alaih. Okay, terima kasih Iman atas bacaan hadis. Tahniah Iman, Iman dapat baca dengan baik, sebutan yang betul, intonasi yang betul. Okay, jadi tahniah Iman, dan Ustazah harap murid-murid yang lain pun dapat membaca baiklah macam bacaan Iman tadi. Okay, jadi sekarang ni untuk terjemahan Ustazah akan terangkan menggunakan slide dan juga di papan carta di depan ni. Okay, jadi di dalam slide sekarang murid-murid lihat ya, ada beberapa kotak berwarna merah. Jadi kotak berwarna merah itu menunjukkan isi utama yang terdapat di dalam hadis. Sebab di dalam hadis ni Rasulullah SAW menceritakan 3 amalan yang terdapat di dalam hadis mengikut keutamaan yang disusun oleh Rasulullah di dalam hadis tersebut. Jadi kita tengok apa amalan pertama, kedua dan apa amalan yang terakhir. Okay, yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Okay, kita tengok maksud dia di bawah. As-salatu ala waqtiha adalah solat pada waktunya. Dan yang kedua ialah birrul walidain, iaitu berbakti kepada ibu bapa. Dan yang terakhir al-jihadu fi sabilillah, iaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ringkasan daripada hadis tadi mungkin ada yang tak berapa nak nampak kan bila tengok slide ni. Okay, Ustazah ada buat carta ringkas berkaitan dengan amalan-amalan dalam hadis di depan ni. Okay, jadi dalam carta ni terdapat 3 amalan. Yang pertama, Ni Ustazah? ya yang tu. Yang pertama Ustazah? Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Ustazah sekadar nak mengulang semula je ya. Okay, as-salatu ala waqtiha, dan Ustazah harap murid-murid tolong ingat maksud bagi setiap perkataan tu, kerana nanti kita akan ada ujian, kita akan ada kuis untuk nak menguji tahap kefahaman murid-murid kan. Okay, as-salatu ala waqtiha, solat pada waktunya. Yang kedua,
birrul walidain, berbakti kepada ibu bapa, dan yang ketiga al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada tiga-tiga ini yang disebutkan oleh Rasulullah, yang pertama Rasulullah sebut adalah solat pada waktunya. Solat pada waktunya ni maksudnya subuh pada waktu subuh, zuhur pada waktu zuhur. Macam itulah maksudnya. Jadi setiap solat dah ditentukan waktunya. Jadi kita kena solat ikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan solat 5 waktu tu kita tahu hukumnya wajib kan. Sebab tu kita tengok Rasulullah letak di awal sekali. Pentingnya kita solat pada waktunya. Yang kedua ialah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi ibu dan bapa ni adalah syurga kita. Jadi wajib untuk kita berbakti kepada ibu bapa, tak kiralah jika ibu bapa itu masih ada di dunia ataupun jika ibu bapa kita telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun wajib untuk kita berbuat baik, berbakti kepada mereka. Dan yang ketiga, yang terakhir disebut oleh Rasulullah di dalam hadis ini adalah berjihad, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jihad inilah yang akan kita belajar pada hari ini. Jadi daripada tiga-tiga amalan yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, kita hanya akan fokus untuk pelajaran hari ini satu saja, iaitu amalan yang ketiga. Jadi jihad duduk di yang nombor 3, yang ketiga. Jadi ini bermaksud solat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Berbuat baik pada kedua ibu bapa penting, jihad pun penting juga. Tetapi walaupun kita berjihad di jalan Allah, kita kena ingat kita tidak boleh mengabaikan solat, kita tidak boleh derhaka kepada ibu bapa. Semata-mata nak pergi berjihad tapi dia tinggal yang pertama dan kedua, tak boleh. Jadi kesemua amalan ni penting dalam kehidupan kita, dan insya-Allah selepas ini kita akan mendalami tentang jihad, Syafiqah. Betul Ustazah. Itu dia penjelasan daripada Ustazah. Awal-awal ni pun dah jelas tentang 3 amalan yang disukai Allah, dan antaranya adalah jihad dalam fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi kita nak tahu ni murid-murid, tapi sebelum tu kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM dalam slot menengah rendah. Pada hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran pendidikan Islam, tajuknya Jihad dalam Islam untuk murid-murid tingkatan 1. Jadi Ustazah, bersama dengan kita Ustazah Nur Hafizah Mat Isa. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini kita nak tahu tentang konsep dan kelebihan berjihad. Ya, betul, Dipersilakan Syafiqah. Ustazah. Seterusnya, seperti yang disebut oleh Syafiqah tadi, kita tengok pada konsep jihad secara lebih terperinci lagi. Untuk konsep jihad, dia terbahagi kepada 2. Kita kena tahu pengertian yang pertama, dan yang kedua kita kena tahu hukum jihad. Kita tengok satu-satu. Yang pertama, dari sudut pengertian. Dari sudut pengertian ni pula ada 2. Dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah kan. Jadi kita tengok satu-satu. Yang pertama dari sudut bahasa, jihad membawa maksud mengorbankan diri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut istilah, menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Jadi daripada situ kita dapat fahamlah konsep jihad ni sebenarnya kita menggunakan seluruh kemampuan apa sahaja yang kita ada. Contohnya, kita ada harta, kita ada ilmu, kita ada kepakaran kan, kita ada tenaga, lagi kita ada apa-apa saja yang kita ada, kita gunakan untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Jadi daripada maksud pengertian jihad dari sudut istilah ni, dapatlah kita simpulkan bahawa sebenarnya bila disebut jihad, bukan sahaja peperangan macam pegang pedang macam Syafiqah pegang tadi tu kan. Bukan itu sahaja sebenarnya. Konsep jihad ni sebenarnya luas. Jadi kita kena jangan salah faham. Kita sebagai umat Islam sendiri, kita tak boleh salah faham. Dengan bila kita sebut jihad, ingat angkat pedang kan, pergi berperang, itu saja. Konsep jihad sangat luas. Jadi apa sahaja yang kita ada, apa sahaja yang kita miliki, kita boleh gunakan untuk berjihad dengan menegakkan agama Allah dan juga mempertahankannya. Itu konsep jihad dari sudut pengertian. Ustazah harap murid-murid semua jelas ya.
Dan dapat gambaran lah jihad ni luas, jangan tertumpu pada peperangan sahaja. Okay, seterusnya konsep jihad dari sudut hukum pula. Okay, dari sudut hukum ni dia berbeza mengikut situasi ataupun keadaan pada masa tersebut. Okay, kita tengok yang pertama, hukum fardu ain ketika umat Islam ditindas atau negara diserang oleh musuh. Okay, pada waktu ni fardu ain ataupun wajib untuk kita mempertahankan negara kita. Jadi Islam bukanlah agama yang menyuruh kita memulakan peperangan. Okay, di dalam Islam ayat Al-Quran ada Allah menyebutkan diharuskan berperang apabila kita diperangi. Tapi Allah tak sebut berperanglah dengan orang lain. Allah tak sebut macam tu. Jadi itu konsep yang kita kena faham. Bila berlaku peperangan, bila berlaku penindasan kepada umat Islam yang melibatkan agama kita, pada waktu tersebut menjadi fardu ain kepada kita untuk mempertahankannya daripada diseranglah oleh musuh. Tapi kita nak memulakan peperangan tak boleh ya. Itu kita kena ingat. Yang pertama, yang kedua, hukum fardu kifayah kepada sebahagian umat Islam untuk bersiap siaga menjaga keamanan negara dalam suasana aman. Okey, yang ni kalau kita tengok dalam negara kita sekarang aman kan, tak ada peperangan. Kita hidup dalam keadaan aman walaupun kita pelbagai budaya, pelbagai kaum, pelbagai agama kan. Jadi kita tak ada gaduh-gaduh kat Malaysia ni. Jadi dalam keadaan aman macam ni menjadi fardu kifayah. Maksud fardu kifayah ni ialah diwajibkan kepada sebahagian masyarakat yang ada kepakaran lah dalam bidang menjaga keamanan negara ni untuk bersiap siaga menjaga keamanan negara. Jadi kalau dalam konteks negara kita, kita ada Angkatan Tentera Malaysia kan, kita ada dalam Angkatan Tentera Malaysia tu kita ada tentera darat, tentera laut, tentera udara, kita ada juga Polis Diraja Malaysia dan juga beberapa pertubuhan lain lah yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan negara. Itu konsep jihad dari sudut hukum, dan hukum ni melibatkan dua keadaan tadilah, dalam keadaan kita diperangi dan juga dalam keadaan aman. Okey. Jadi saya harap murid-murid boleh faham juga berkaitan dengan hukum dan pengertian. Okey, seterusnya kita tengok apa kelebihan berjihad ni. Okey, kelebihan berjihad ialah yang pertama, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampunkan dosa kita bila kita berjihad mempertahankan apa saja yang kita ada, apa yang Allah bagi ni kita gunakan untuk agama Allah. Allah akan ampunkanlah dosa-dosa kita yang terdahulu. Yang kedua, mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi bila kita berjihad, kita gunakan apa yang kita ada tu pun bukan daripada kita kan. Ilmu yang kita ada kan, harta yang kita ada, yang kita miliki, semuanya daripada Allah. Jadi bila kita menggunakan ke jalan Allah, ke jalan yang memberi, Allah lah yang memberi kepada kita tu, akan mendapatlah rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang ketiga, mendapat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Ganjaran pahala. Jadi pahala, Ustazah nak tanya sikitlah, kok ada murid-murid dalam talian kan. Apa yang kamu faham bila disebut tentang pahala? Ada murid-murid? Ada yang nak menjawab? Boleh angkat tangan? Ada kita nak pilih jawab? Ustazah, kita pilih kot Ustazah. Okay, ada? Boleh kita boleh pilih. Ustazah, kita pilih Muhammad Muaz. Boleh Muhammad Muaz? Boleh. Baik, silakan. Tentang pahala Ustazah. Ya. Pahala ialah sesuatu yang kita dapat apabila kita buat benda yang amalan baik. Okey. Bagus Muaz, betul. Pemahaman tu betul lah bila kita sebut pahala-pahala kan. Jadi kita akan dapat pahala apabila kita buat satu perkara yang baik. Tahniah, terima kasih Muaz. Tolong Ustazah bagi jawapan. Okay, seterusnya yang ketiga tadi betul lah yang Muaz kata tu, bila kita berjihad akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat-lipat kali ganda daripada Allah. Yang keempat pula adalah dianugerahkan mati syahid. Mati syahid ni fokus kepada orang yang berjihad jalan Allah dalam medan peperangan tadilah. Bila Islam diperangi kan, dia terlibat dalam peperangan untuk mempertahankan agama Islam. Jadi bila dia mati dalam keadaan macam tu, dikira mati syahid. Saya harap murid-murid boleh faham kot. Ke ada yang nak terang tentang mati syahid? Ada nak terang ke? Ada nak terang? Ustaz nak pilih juga ke? Ada. Ada? Ada sahabat kita, murid kita? Atau Muhammad Faiz Ustazah? Ya, Faiz. Muhammad Faiz, Aidil, Muhammad Fauzi. Silakan. Mati syahid ni kita tak payah nak kafankan, nak mandikan, tak perlu. Kita terus tanam je. Okey.
Betul Ustazah? Okey, terima kasih apa tadi Faiz atas jawapan tadi. Okey, orang yang mati syahid kita tak perlu mandikan je, tak perlu mandikan. Tapi kena kafankan kan. Macam biasa kita tak perlu mandikan sebabnya apa? Sebab nanti darah ke ataupun apa-apa kesan yang ada di situ kan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan juga akan menjadi saksi di hadapan Allah bahawa dia adalah orang yang termasuk dalam golongan syuhada. Masya-Allah. Nanti akan teruslah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya yang kelima, mendapat nikmat di alam barzah. Okay, di sini ada perkataan alam barzah. Okay, jadi alam barzah ni satu alam yang pemisah lah di antara dunia dan juga akhirat. Jadi kita masih hidup kan, kita masih hidup sekarang ni. Jadi satu hari nanti semua orang akan mati. Jadi pada waktu tu kita semua akan diuruskanlah jenazah kita dan akhir sekali dikebumikan. Bila selepas dah saudara-saudara semua dah balik meninggalkan tanah perkuburan tu kan. Jadi pada waktu tu lah kita akan didatangi oleh para malaikat yang akan bertanya kepada kita, iaitu Munkar dan Nakir akan tanya. Tetapi bagi orang yang mati syahid, ada hadis yang mengatakan orang yang mati syahid dikecualikan daripada pertanyaan tersebut. Dia tak perlu nak melalui soalan-soalan yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, teruslah masuk ke taman-taman syurga. Subhanallah. Okay, yang keenam, dimasukkan ke dalam syurga. Lebih kurang sama je lah macam yang tadi kan. Syurga ni satu tempat yang penuh dengan nikmat. Kalau kita tengok dekat dunia ni tempat yang paling cantik kan. Contohnya Ustazah ada tanya anak-anak murid Ustazah, tempat mana paling cantik? Dia kata Pulau Langkawi paling cantik. Okay, dia kata Pulau Langkawi, mungkin dia pernah pergi Pulau Langkawi. Dia sepanjang dia berjalan-jalan tu, itu yang paling cantik kan. Tapi kita nampak kalau kata Pulau Langkawi itu paling cantik, sebenarnya nikmat di syurga tu berlipat-lipat kali ganda lagi cantik daripada tu. Tak dapat. Ya, betul, tak dapat digambarkan. Jadi semoga kita juga tergolonglah dalam golongan ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir sekali ialah mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang berjihad, darjat dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebabnya semua yang Allah bagi itu kita gunakan ke jalan Allah juga. Jadi Allah akan tinggikanlah darjat kita. Itu adalah kelebihan berjihad. Jadi tadi kita dah tengok kan apa ni maksud jihad, hukum jihad kan, kelebihan jihad. Jadi sekarang ni Syafiqah, kita uji sikit murid-murid boleh? Boleh, kita buat uji minda sikit ya murid-murid. Kita buat kuis sikit lah ya dengan murid-murid. Okay, jadi murid-murid dalam talian Ustazah akan buat kuis, tapi kuis ni mudah saja. Soalan objektif aneka pilihan A, B, C saja jawapan dia. Dan Ustazah harap murid-murid semua bersedia. Murid-murid semua bersedia dengan kad jawapan masing-masing. Okey, kita mulakan. Soalan yang pertama. Okey, apakah maksud as-salatu ala waqtiha? Siapa nak jawab? Cepat-cepat. Yang ni Syafiqah, kita Ustazah dah bagi kad jawapan untuk semua. Oh ya, baik. Jadi Ustazah nak minta semua jawab. Nanti Ustazah cuma nak minta tolong Syafiqah untuk lekatkan je. Boleh, kalau boleh. Pelajar tu betul, Syafiqah lekat satu. Boleh Ustazah. Okey. As-salatu ala waqtiha. A, berbakti kepada ibu bapa. B, solat pada waktunya. C, berjihad jalan Allah. Okay, kalau kita tengok di sini, Faiz, Muaz, Iman, Kisha semua jawab B. Okay, kita tengok jawapannya. Betul. Solat pada waktunya, semua dapat betul. Saya berikan markah ya Ustazah? Minta Syafiqah tolong tampal. Okey. Seterusnya pelajar bersedia ya dengan untuk soalan yang kedua pula, sementara tunggu Syafiqah siap. Hebat-hebat ni. Okey. Soalan yang kedua, apakah maksud kalimah birru al-walidain? A, berbakti kepada ibu bapa. B, solat pada waktunya. C, berjihad di jalan Allah. Okey, murid-murid, dah tahu jawapan, boleh angkat jawapan. Okey, kalau kita tengok semua juga menjawab A, jawapannya adalah ya, betul. Tahniah semua. A, berbakti kepada ibu bapa. Birru, berbakti, al-walidain, kedua ibu bapa. Jadi Syafiqah dah lekatkan, sedang lekatkan untuk Faiz dan juga untuk Muaz. Okey Ustazah. Boleh teruskan Ustazah? Okey, teruskan yang ketiga. Soalan yang terakhir untuk tajuk untuk bahagian ni, apakah maksud kalimah al-jihadu fi sabilillah? A, berbakti kepada ibu bapa. B, solat pada waktunya. Dan C, berjihad di jalan Allah. Okey, jawapan dia yang mana murid-murid?
Baik, itu dia. Okay, C kita tengok Ustazah. C, ya betul. Betul Ya, lah betul C. lah. Jadi tahniah Alhamdulillah. semua Faiz, Muaz, Iman dan juga Kisha. Alhamdulillah kamu semua dapat menjawab 3 soalan tu dengan betul. As-salatu ala waqtiha. Yang kedua Ustazah, birrul walidain. Dan yang ketiga, Al-jihadu al-jihadu fi fi sabilillah. sabilillah. Itu dia. Terima kasih. Tahniah murid-murid semuanya kerana dapat menjawab dengan sebaik mungkin Ya. soalan yang diberikan oleh guru kita pada hari ini. Jadi jom kita nak berehat seketika Ustazah. Ya. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV Didik TV KPM. Kembali lagi dalam slot menengah rendah Didik TV KPM. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 1 khasnya untuk tajuk jihad dalam Islam. Jadi kalau kita lihat kita nak berjihad Ustazah kan? Ya. Jihad. Adakah jihad ni juga ada jenis-jenisnya Ustazah? Ya, kita nak tahu betul. berapa banyak jenis Ustazah? Dipersilakan. Terima kasih Syafiqah. Seterusnya kita akan masuk kepada jenis-jenis jihad. Sebelum masuk kepada jenis-jenis jihad ni, Ustazah nak buat permainan sikit lah. Permainan meneka dengan murid-murid dalam talian. Kalau tadi kita tengok awal-awal tadi Syafiqah baca hadis, Syafiqah ada pegang ni kan? Betul Ustazah. Syafiqah ada pegang pedang. Jadi berdasarkan bahan-bahan yang akan Ustazah tunjukkan nanti, Ustazah nak minta murid untuk cuba teka apa jihad yang sesuai dengan peralatan-peralatan yang Ustazah tunjuk ni. Okey, jadi untuk yang pertama ni, pedang yang Syafiqah pegang awal tadi, pedang mainannya ini, bukannya pedang betul. Memang pedang mainan. Tak boleh nak buka pula. Buka pula Ustazah. Pedang plastik je, pedang mainan. Jadi daripada pedang ini kita dapat tafsirkanlah bahawa jihad ni adalah jihad di dalam medan peperangan. Betul. Betul Syafiqah. Jihad di medan peperangan. Ini adalah jenis jihad yang pertama. Okey, seterusnya ada buku di depan ni. Yang ini adalah buku teks pendidikan Islam tingkatan 1 yang digunakan untuk pembelajaran pada hari ini. Okey, jadi murid-murid Ustazah minta Iman. Iman, bila tengok buku ni Iman, apa yang Iman boleh rasalah, apa jihad yang sesuai dengan buku? Jihad yang sesuai untuk buku tu ialah jihad ilmu. Ya, betul. Tahniah Iman, jihad ilmu, sebab dalam buku ni lah kan ada ilmu-ilmu yang kita belajar kan, ilmu betul, pengetahuan. Jadi jihad yang kedua tadi adalah jihad ilmu. Okey, seterusnya yang ketiga. Saya ambil Ustazah. Syafiqah ambil yang duit tu Syafiqah. Saya ambil yang duit ni. Okey. Jihad apa ni Ustazah? Okey, Ustazah nak minta Kisha bila tengok duit kan, tengok ada banyak duit tu. Ada duit RM10, RM5. Jadi Kisha, apa yang Kisha boleh agak? Apa jihad yang berkaitan dengan duit ni? Boleh Kisha. Jihad yang sesuai bagi duit ialah jihad ekonomi. Okey, betul. Tahniah hai Kisha, jihad ekonomi sebab duit ni kan melibatkan kewangan kita kan. Jadi jadi jihad yang sesuai adalah jihad ekonomi. Yang ketiga, yang keempat. Ada lagi Ustazah? Yang keempat, okey yang ni. Sekejap ya. Lidi Ustazah? Lidi. Okey, Lidi. Dan getah tu Ustazah? Okey, Syafiqah tolong bagi kalau kita tengok yang ni dia dia tak Bercerai-berai. rapat. Dia bercerai-berai kan. Okey, Syafiqah Satukan dia. Syafiqah tolong ikat. Okey. Okey, Faiz. Apa yang Faiz boleh agaklah apa jihad yang sesuai bila host Syafiqah kita buat macam ni? Jihad apa ni? Saya rasa jihad yang sesuai ialah jihad perpaduan. Okey, tahniah itu Faiz. dia. Betul, Jihad perpaduan, jihad betul. perpaduan. Dan dalam pepatah Melayu kita pun kan, Syafiqah ingat tak? Bersatu kita teguh, Bercerai kita roboh. ya, betul. Dalam pepatah Melayu kita pun ada kan. Okey, seterusnya yang Ini, terakhir sekali. Yang terakhir yang sekali Syafiqah tolong pegang patung yang comel tu. Okey, jadi yang ini kalau kita tengok inilah organ badan manusia kan, diri kita macam inilah sebenarnya. Dalaman betul. kita macam ni kan. Jadi ini menggambarkan diri manusia. Jadi di dalam diri manusia ni apa jihad yang bersesuaian? Ustazah minta yang terakhir lah, yang belum jawab lagi, Muaz. Ustazah minta Muaz, apa jihad yang sesuai Muaz?
Boleh Muaz? Jihad yang sesuai untuk patung ni, ia jihad hawa nafsu. Okey, betul. Sebab dalam diri setiap manusia ada hawa nafsu. Jadi, jihad hawa nafsu. Comel tak Muaz patung ni? Comel ke tidak? Menakutkan sikit. Menakutkan sikit. Alah. Itulah dia. Tapi Ustazah, maksudnya itulah jenis-jenis jihad daripada barang-barang ni lah Ustazah kan? Ya, betul. Itu sebagai gambaran awal lah jenis-jenis jihad. Dan kita akan tengok secara terperinci lagi selepas ni. Betul Ustazah. Okey. Jadi daripada barang-barang dan juga tekaan yang dibuat oleh murid-murid tadi, semuanya alhamdulillah betul, dapat meneka dengan tepat. Jadi inilah jenis-jenis jihad. Yang pertama tadi peperangan, daripada pedang tadi kan. Lepas tu ilmu, seterusnya ekonomi, yang keempat perpaduan, dan yang kelima melawan hawa nafsu. Sebenarnya yang ini akan kita belajar dalam pelajaran kita pada hari ini sahaja. Sebenarnya jihad ni dia luas, banyak lagi jenis-jenis jihad. Cumanya dalam keadaan masa yang sebegini, ini sahaja yang akan kita belajar pada hari ini. Sebenarnya kita kena ingat konsep jihad tu sangat luas. Apa-apa saja kalau kita gunakan apa yang Allah bagi untuk mempertahankan agama, menegakkan agama, itu adalah jihad. Cuma yang 5 ni secara ringkaslah untuk nak memudahkan murid faham ya. Okay, kita tengok satu-satu. Yang pertama adalah jihad peperangan. Okay, jihad peperangan ialah mempertahankan agama apabila ditindas. Jadi apabila agama kita ditindas, apabila agama kita diperangi, pada waktu itulah kita wajib untuk mempertahankannya. Selagi mana agama kita tak ada siapa-siapa pun kacau, aman macam kita kat Malaysia sekarang ni kan, aman je semua. Tak perlu pun nak melakukan peperangan, tak perlu. Jadi sebab tu kalau kita tengok dekat negara kita tak ada peperangan kan. Ya, betul. Sebab kita memang hidup dalam keadaan aman. Okay, yang kedua, bersiap siaga menjaga keamanan. Yang ini lebih kepada negara yang aman macam Malaysia, negara kita aman. Jadi macam Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, mereka akan menjagalah keamanan kita daripada dicerobohi oleh musuh-musuh luar. Jadi itu adalah di bawah tanggungjawab unit beruniform yang tertentulah untuk menjaga keamanan negara. Dan dalam sejarah Islam, panglima-panglima perang yang masyhur banyak, terlalu ramai. Dan antara yang Ustazah masukkan kat sini ada 3, iaitu Khalid Al-Walid, Salahuddin Al-Ayubi dan juga Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini antara tokoh panglima perang Islam yang sangat masyhur. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih ada disebutkan di dalam, tak disebut dalam hadis yang Syafiqah baca tadi. Cumanya Rasulullah memberi gambaran yang akan melalui Konstantinopel, ataupun sekarang ni apa ya Syafiqah, Istanbul kan? Istanbul, betul. Istanbul di Turki. Sekarang ni tak ada nama Konstantinopel. Jadi yang Rasulullah dah gambarkan dah, yang akan menakluki Konstantinopel tu adalah sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik tentera. Sebab apa sebaik-baik tu yang disebutkan oleh Rasulullah? Sebab Sultan Muhammad Al-Fatih dan juga tentera dia, sejak dia akil balik, mereka tidak pernah meninggalkan solat fardu. Ditambah pula dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, tahajud tak pernah tinggal. Jadi bukan sahaja disebabkan oleh strategi perang tu kan, bukan sahaja strategi peperangan tu yang hebat, tetapi juga dekatnya, taqarrubnya diri mereka tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antara kehebatan panglima perang Islam yang masyhur. Jadi itu secara ringkas lah, sebab kita dalam tajuk jihad kan. Jadi secara ringkas saja saya sebut. Seterusnya jihad ilmu. Jihad ilmu ni murid-murid samalah, bolehlah buat jihad ilmu, sebab sekarang kamu adalah pelajar kan, sedang menuntut ilmu. Jadi jihad ilmu, belajar dengan bersungguh-sungguh, beramal dan berbakti kepada umat Islam. Jadi apa saja ilmu yang kita belajar, murid-murid sekarang belajar di sekolah kan. Jadi dia belajar bukan saja ilmu agama, ilmu lain juga, matematik, sainsnya, geografinya, semuanya adalah ilmu. Sebab dalam Islam kita ada ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, semua kita kena belajar. Jadi daripada ilmu yang kita dapat itulah nanti kita beramal. Kita beramal dengan ilmu tu. Untuk apa kita nak beramal? Untuk kita berbakti kepada masyarakat. Jadi itulah pentingnya ilmu. Dan jihad ilmu ni kalau kita tengok tokoh-tokoh ilmuwan Islam sangat ramai. Dan antara yang Ustazah tulis di slide tu ada 3 sahaja, iaitu Imam Asy-Syafi'i, Ibn Sina dan juga Al-Khawarizmi. Mereka ada bidang-bidang mereka yang tersendiri. Macam Imam Asy-Syafi'i adalah pengasas kepada mazhab Syafi'i yang kita anuti sekarang kan. Itu jihad ilmu.
Seterusnya yang ketiga adalah jihad ekonomi. Kalau kita tengok duit-duit tadi kan, duit tu melambangkan kewangan, jadi kewangan tu menunjukkan ekonomi. Jadi dalam sebuah negara, kalau kuat ekonomi sebuah negara, insya-Allah kuatlah negara tersebut. Okey, jadi untuk nak jihad ekonomi ni ialah mencari pendapatan dan kewangan yang kukuh. Okey, jadi sebagai seorang yang ada keluarga kan, terutamanya lelaki lah, sebagai ketua keluarga, dia perlu mencari pendapatan dan kewangan yang kukuh untuk nak menyara kehidupan kita. Jadi itu juga dinamakan jihad ekonomi. Bekerja mencari rezeki adalah jihad ekonomi. Mengagihkan kekayaan kepada golongan yang memerlukan. Ada kita ni ada orang yang bekerja, rezeki kita tak sama, ada yang lebih sikit, ada yang kurang sikit kan. Jadi yang memiliki kekayaan yang lebih tu, dia memberi kepada golongan yang memerlukan. Sebabnya kekayaan yang Allah bagi tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada diri kita. Kita hanya berusaha lah Ustazah. Ya, betul. Kita hanya berusaha, jadi kita kena kongsi macam Syafiqah kata. Itu juga adalah jihad ekonomi. Dan antara jutawan Islam yang ulung lah, yang kaya lah kalau kita tengok zaman dulu, Abdul Rahman bin Auf, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Sayyidatina Khadijah ni adalah bukan orang asing lagi dah, isteri Rasulullah SAW. Jadi Sayyidatina Khadijah ni seorang bangsawan, seorang usahawan yang hebat, seorang jutawan, tetapi kehidupannya sederhana sahaja kerana harta-harta yang Sayyidatina Khadijah ada tu digunakan untuk untuk membangunkan, untuk menyebarkan agama Islam. Sehingga dia hidup dalam keadaan biasa walaupun sebenarnya dia kaya. Itu adalah jihad ekonomi. Okey. Yang keempat adalah jihad perpaduan. Jihad perpaduan ni ialah merapatkan perpaduan sesama manusia ke arah mencapai kehidupan yang harmoni. Jadi kalau kita tengok lidi tadi kan, yang Syafiqah tolong ikat tu, asalnya kalau kita tak ikat, dia bercerai kan, dia berterabur macam tu kan. Jadi bila kita ikat dia, kita bersatu, akan teguh lah. Jadi kita nak buat apa-apa pun, kita kena bersatu padu, kita tidak boleh berpecah belah. Macam itulah juga kita umat Islam dan juga dengan yang bukan Islam, kita kena bersatu. Tak kira lah walaupun kita berbeza agama, berbeza kaum sekalipun, kita kena bersatu padu untuk mencapai keharmonian. Kalau tidak, macam mana kita nak hidup dalam negara Malaysia yang aman macam ni kan? Kita macam-macam bangsa, macam-macam agama ada di Malaysia ni. Jadi antara yang menyebabkan kehidupan kita harmoni, sebab itulah wujudnya perpaduan di kalangan kita semua. Okay. Dan jihad perpaduan yang kita boleh lihat pada sirah yang terdahulu adalah ketika Rasulullah SAW menyatukan golongan Muhajirin dan Ansar sewaktu peristiwa hijrah. Okay. Bila disebut Muhajirin dan Ansar ni, Iman boleh tak terang sikit Iman tentang Muhajirin dan Ansar? Silakan Iman. Asyik Ustazah je bercakap kan. Okey, silakan Iman. Boleh Ustazah. Golongan Muhajirin ni ialah pengikut Rasulullah SAW yang telah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Manakala golongan Ansar pula ialah penduduk asal Madinah, penduduk asal Madinah yang menganut yang telah menganut agama yang telah memeluk agama Islam dan membantu perjuangan Rasulullah SAW di Madinah. Dan ada lagi Iman, kita teruskan. Dan Ansar juga terdiri daripada dua kaum, iaitu Aus dan Khuzraj. Okey, alhamdulillah, tahniah. Tahniah Iman, penerangan yang jelas kan. Ustazah tak payah terang dah, Iman dah tolong terang. Itulah Muhajirin dan Ansar. Bukan senang nak menyatukan kan, daripada tak kenal pun, tetapi disebabkan oleh persamaan agama demi Islam, mereka bersatu padu kan, membantu daripada pelbagai aspek. Sebab tu peristiwa hijrah tu jihad perpaduan. Dan yang terakhir untuk pelajaran kita hari ini adalah jihad hawa nafsu. Berjihad melawan hawa nafsu pada diri sendiri, iaitu mengawal diri daripada melakukan perbuatan dosa. Contohnya sentiasa menggunakan teknologi terkini ke arah kebaikan tanpa mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi teknologi sekarang ni banyak kan, ada handphone, kebanyakan murid pun ada handphone. Lepas tu macam-macam lah dalam kata dunia di hujung jari je kan Syafiqah, tekan je. Jadi kadang-kadang kita lalai sehingga meninggalkan solat apa semua. Jadi tak boleh lah macam tu. Jadi kita kena berjihad lawan hawa nafsu kita, walaupun
seronok duk bermain, mengadap gadget apa semua tu, kita kena berhenti jika dah tiba waktu solat. Okey. Seterusnya dah habis dah jenis-jenis jihad, seterusnya pengajaran hadis daripada yang kita belajar hari ini. Kita hendaklah melakukan amalan yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, umat Islam wajib menunaikan solat pada waktunya. Okay, solat 5 waktu tu ya. Setiap muslim wajib berbakti kepada ibu bapa kerana mereka lah kita lahir ke dunia kan, tak boleh derhaka. Seterusnya kita hendaklah mempertahankan negara daripada musuh dan anasir subversif. Okay, subversif ni maksudnya daripada sesuatu anasir yang boleh melemahkan kita. Dan yang terakhir, umat Islam dituntut agar beramal mengikut keutamaan. Mengikut keutamaan ni maksudnya berdasarkan hadis tadi, kita tak boleh nak berjihad je tapi solat tak nak, berbakti kepada ibu bapa pun tak buat kan, tak boleh. Kita kena ikut keutamaan. Solat tu wajib, lepas tu berbuat baik pada ibu bapa dan berjihad. Okay, itu pengajaran hadis. Dan seterusnya kita nak buat latihan sikitlah untuk murid, boleh Syafiqah? Boleh Ustazah. Okey, kita ada latihan. Untuk latihan ni Ustazah dah bagi satu peta iting untuk semua murid. Jadi kita nak buat apa Ustazah? Jenis-jenis jihad. Okey, jadi sama je yang Ustazah bagi dengan yang ada di slide ni. Ustazah bagi kosong je jenis-jenis jihad dan juga semua tu kosong. Jadi Ustazah minta semua murid untuk lengkapkan peta iting ni berdasarkan jenis-jenis jihad yang kita belajar tadi. Di samping tu Ustazah nak minta Syafiqah juga untuk lengkapkan. Tak lengkap lagi ni Syafiqah. Boleh Ustazah, saya lengkapkan Ya, silakan Syafiqah. Murid-murid pun sama, boleh lengkapkan peta minda Ustazah. Ya, betul. Boleh. Saya buat jenis jihad. Ya, silakan Syafiqah. Jadi kita ada hawa nafsu, peperangan, perpaduan ekonomi dan akhir sekali saya letak ini dulu Ustazah. Okey. Itu dia. Saya letak akhirnya jenis jihad yang terakhir adalah ilmu. Betul Ustazah? Okey, pandai Syafiqah. Alhamdulillah. Syafiqah boleh ingat Murid-murid pun saya yakin dapat ingat Ustazah tentang jenis-jenis jihad pada saat ini Ustazah. Ya, jadi Ustazah nak minta murid-murid tolong angkat jawapan masing-masing, tengok sama tak dengan jawapan Syafiqah. Boleh angkat semua? Okey, itu dia. Okey. Jadi Syafiqah jawapan mereka berempat sama dengan Syafiqah je kan? Sama Ustazah. Sama kan. Alhamdulillah. Peperangan, perpaduan ilmu dan ekonomi Ustazah. Alhamdulillah. Jadi kita boleh bagi berapa markah ni Syafiqah? Ada 5 markah. Okey. Jadi untuk setiap murid. Ya, betul. Ustazah minta Syafiqah tolong lekatkan markah lah untuk semua murid. Jadi betul yang pertama, sementara tunggu Syafiqah lekatkan, Ustazah ulang sekali lagi lah jenis-jenis jihad yang ada ialah yang pertama ilmu, yang pertama tadi peperangan, yang kedua ilmu, yang ketiga jihad, yang keempat minta maaf, jenis-jenis jihad yang pertama peperangan, yang kedua ilmu, yang ketiga ekonomi, yang keempat perpaduan dan yang kelima hawa nafsu. Jadi itu dia Ustazah. Alhamdulillah, itu dia perkongsian daripada Ustazah kita dan saya pun telah lekat markah untuk setiap murid kita yang telah berjaya menjawab soalan yang diberikan oleh Ustazah sebentar tadi. Jadi itulah dia jenis-jenis jihad yang kita belajar pada hari ini. Saya yakin banyak lagi kita nak belajar, tapi sebelum tu kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM dalam slot menengah rendah, dan hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Islam untuk tingkatan 1 dan juga tajuknya berkaitan dengan jihad dalam Islam. Bersama dengan kita Ustazah Nur Hafizah Mat Isa. Jadi Ustazah, untuk akhir ni kalau kita lihat untuk segmen kali ini, kita nak tahu juga jihad dalam kehidupan seharian. Dipersilakan Ustazah. Terima kasih Syafiqah. Jadi untuk yang terakhir, jihad dalam kehidupan seharian, Ustazah nak minta pelajarlah untuk menjawab satu soalan, nak kaitkan dalam kehidupan mereka sebagai seorang murid kan, sebagai seorang pelajar. Jadi Ustazah harap murid-murid dalam talian bersedia dengan soalan yang akan Ustazah ajukan, bersedia dengan jawapan masing-masing. Okey, soalannya ialah jelaskan tindakan yang akan anda lakukan untuk berjihad sebagai seorang murid. Okey, jadi Ustazah letakkan kat situ 2 markah. Okey, jadi
Ustazah minta pelajar bersedia dengan jawapan, boleh fikir-fikirkan. Saya pun fikir Ustazah. Boleh, tindakan apa Syafiqah yang pun kita boleh lakukan fikir ni? jawapan. Jihad sebagai seorang pelajar. Ya, jihad sebagai seorang pelajar apa kita boleh buat kan? Murid-murid kat rumah pun sama boleh tulis apakah tindakan kita sebagai seorang pelajar. Jadi Ustazah mungkin boleh kita lihat jawapan mereka. Okey, jadi Ustazah minta, mungkin kita boleh minta 2 orang daripada murid untuk bacakan jawapan. Jadi Ustazah minta Faiz untuk bacakan jawapan. Silakan Faiz. Baik. Jawapan saya ialah saya akan menyertai semua aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah agar dapat menambahkan ilmu dan pengalaman. Okey. Jadi jawapan Faiz, respon dulu jawapan Faiz akan menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah, itu isi dan juga agar dapat menambah ilmu, pengetahuan dan pengalaman, itu adalah huraian. Jadi 1 markah untuk isi, 1 markah untuk huraian. Jadi Faiz boleh dapat 2 markah. Saya tak ada bintang Ustazah. Boleh. Boleh saya tak ada bintang untuk Faiz. Okey. Tahniah Faiz. Tahniah Faiz. Okey Ustazah, untuk seterusnya Ustazah. Dan seterusnya Ustazah minta pelajar perempuan pula, Ustazah minta Iman, boleh? Iman bacakan jawapan. Silakan Iman. Sebagai seorang murid, saya akan belajar bersungguh-sungguh. Saya akan belajar bersungguh-sungguh supaya dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Okey, jadi jawapan Iman, isinya adalah belajar bersungguh-sungguh, huraiannya adalah agar dapat menambah ilmu pengetahuan. Boleh bagi markah tak Syafiqah? Boleh sangat Boleh Ustazah. kan? Ada isi dan huraian. Jadi dapat 2 markah. Tahniah Iman. Tahniah untuk Iman. Okey, jadi seterusnya Ustazah nak minta Syafiqah baca jawapan, boleh? Boleh. Saya buat berdebar ni. Okey, untuk jawapannya untuk apa Ustazah? Pengajaran Ustazah? Untuk tindakan tindakan kita. jihad sebagai seorang pelajar. Kalau kita belajar ni, mesti dapatkan ilmu dan mestilah kita kena mengamalkan ilmu yang telah kita belajar. Betul. Tahniah Syafiqah. Kalau Syafiqah dah jadi sebagai seorang pelajar, Syafiqah kata dia akan amalkan ilmu dia. Itu pun jihad sebagai seorang pelajar juga. Okey. Ustazah, apa kesimpulan pada hari ini Ustazah? Jadi kesimpulannya, Ustazah nak minta seorang murid, apakah kesimpulan murid berdasarkan pembelajaran? Dah ada angkat tangan. Okey, Faiz. Okey, Faiz boleh bagi kesimpulan secara ringkas, Faiz. Silakan Faiz. Kesimpulan daripada pembelajaran tentang jihad pada hari ini, saya dapat memahami bahawa konsep jihad dalam Islam sangatlah luas, iaitu bukan hanya melibatkan jihad di medan peperangan sahaja. Terdapat juga jihad yang lain seperti jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad perpaduan dan lain-lain lagi. Okey, tahniah Faiz. Betul jawapan tu. Mantap Faiz. Mantap. Jadi Ustazah, mungkinlah kita dengan dah Faiz bagi kesimpulan untuk tajuk kita pada hari ini. Jadi apakah rumusan yang boleh Ustazah berikan tentang jihad dalam Islam? Okey. Untuk jihad dalam Islam, kesimpulan yang Ustazah boleh buat ialah sebelum Ustazah masuk kepada rumusan Ustazah sendiri, Ustazah nak komen sikit tentang pencapaian markah. Boleh Ustazah, boleh. Okey, jadi kesimpulan daripada aktiviti yang kita buat hari ini, semua murid telah memberi respon yang terbaik. Dan juga daripada jawapan-jawapan yang diberikan oleh murid tadi, semuanya dapat menjawab dengan betul. Dan Ustazah nak minta Syafiqah untuk jumlahkan, boleh Syafiqah? Saya jumlahkan Ustazah. Saya tulis je lah Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nanti kita tengok. 7. Jadi daripada jawapan semuanya betul, cumanya ada yang ada kesempatan untuk jawab, ada yang tak berkesempatan. Jadi keseluruhannya Syafiqah, Iman berapa? 7 markah. 7 markah. Kisha 5 markah. 5 markah. Faiz 7 markah dan Muaz juga 5 markah. Okey, tapi jadi saya yakin semua dapat jawab dengan baik Ustazah pada hari ini. Sebab yang 5 tu sebab tak sempat jawab tadi kan. Tak diberi kesempatan. Jadi tahniah kepada semua. Semua telah dapat menguasai pelajaran pada hari ini, dapat menjawab soalan dengan baik. Dan juga dapat membuat rumusan tadi pun, kesimpulan dengan baik. Jadi kesimpulan daripada Ustazah inilah konsep jihad dalam Islam sangat luas. Lepas tu amalan utama yang perlu kita beri perhatian adalah solat, dan yang terakhir sekali ialah kita perlu berjihad dalam segenap kehidupan kita. Baik, itu dia rumusan daripada Ustazah. Ustazah, kalau murid-murid dah dapatkan latihan daripada mana Ustazah? Okey, kepada murid-murid, terutamanya penonton yang tak berkesempatan untuk sertai murid dalam talian ni, anda boleh merujuk kepada sumberku di portal Delima KPM untuk melihat semua bahan-bahan pembelajaran pada hari ini. Itu dia. Jadi terima kasih banyak Ustazah atas perkongsian yang sangat hebat pada hari ini. Dan terima kasih juga pada semua murid-murid di Google Meet, bahkan juga di seluruh Malaysia yang sedang menonton kami hingga ke hujung siaran. Jadi pentingnya jihad ilmu
terus belajar dan jangan berhenti belajar. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lambai sikit murid-murid.